cukup untuk hari ini dan saya nak berkemas. Hari ini itulah bertemankan banting je satu sebab hujan, dan insyaAllah Assalamualaikum pagi YouTube. Tak adalah pagi sangat sebenarnya. Okay, so ini penggambaraan day 2 8 hari bulan. Okay, day 2 8 hari bulan ke Johor Bahru. Okay, insyaAllah perjalanan ni just quite nice. Sebab saya ada kerja yang perlu di set up ataupun settlekan di Melaka, dan Alhamdulillah dah settle kat Melaka. Now baru bergerak ke JB dengan keadaan yang suasana hujan kan. So sekarang ni nak kata baru lepas Zuhur lah, macam itulah. Jadi sekarang on the way ke JB, dan JB ni saya tak bermalam. Okay, kerana dari JB saya akan melalui jalan ke Kota Tinggi, Mersing, Endau, Rompin. Jika diizinkan Allah SWT, saya akan terus ke Kuantan. Jadi saya kena pastikan yang saya dah sampai di Kuantan pada 9 hari bulan, insyaAllah. Tapi saya cubalah, kan saya pun tak ada benda yang nak dirahsiakan. Jadi insyaAllah the next bukan next, apa pula next, baru start vlog kan. Okay, saja je, right. Then itulah, sampainya di JB saya akan tunjuk lagi beberapa kawasan-kawasan indah dari JB dan beberapa tugasan-tugasan saya. Mana yang nak tahu kan kenapa saya jelajah setiap tahun 12 negeri setiap tahun. Jadi makanya nantikan, see you there. Why JB, here we come. Why? Inilah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ziarah kan, bila kita rajin turun bermusafir, kita dapat lihat keindahan Allah Subhanahu Wa Taala dan ciptaannya. Kerana kita lebih kepada menunduk kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu. Nanti kan, okay, ini kat Kota Kinabalu, bukan view je macam Kota Kinabalu. Assalamualaikum. Kenapa pula Assalamualaikum lah tapi tak apalah. Okay, Alhamdulillah. Okay, kepada Allah SWT. Tak, saya adjust kamera saya. Dia terlalu ke bawah, terlalu menengah. Okay, now. Right, so now saya dah sampai ke Skudai, Johor. Right, so doakan semua dipermudahkan dan saya disambut. Okay, saya disambut baik. Hujan rahmat setibanya saya di Johor Bahru. Alhamdulillah. Ini adalah negeri kedua saya. Dari selatan harimau perkasa, lautan merah biru bala tentera. Okay, so kepada rakan-rakan yang di luar sana yang sedang melihat vlog saya, terima kasih kerana sudi subscribe, like, comment and share. So jangan lupa tekan butang loceng untuk 12 hari lagi. So hari ni 8 hari bulan. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa di next video di negeri yang lain. So malam ni daripada Johor, saya kat Johor ni yang mungkin ambil masa lebih kurang dalam 4
4-5 jam gitu. Dan lepas tu dalam pukul 10 saya akan berangkat ke Pahang dengan melalui perjalanan yang sangat-sangat hebat. Dan saya akan tunjuk nanti tempat-tempat penjajah-penjajah Jepun ni, sebab tu di Johor ni. Right, so saya akan melalui road yang saya akan lalui adalah JB, Kota Tinggi, kemudian melalui jalan-jalan sana, jalan-jalan lama. Lepas tu saya akan tembus ke Pekan Mesing. Lepas tu saya akan melalui Endau. Lepas Endau saya akan melalui Rompin. Jika saya tak sampai di tengah malam, mungkin saya akan terus bergerak ke Kuantan Pahang. So nantikan the next video, brother. Okay, thank you brother and sister. Salute saya FJ yo. Bye bye. Okay, untuk pengetahuan korang juga, Johor ni adalah satu negeri yang pesat dengan pembangunan. Jadi ramailah pelabur-pelabur daripada luar negeri yang datang untuk melabur di Johor Bahru. That's why kenapa Johor adalah salah satu negeri yang boleh menjadi kebanggaan dalam Malaysia kerana taraf pembangunan dia, infrastruktur dia kan hebat kan. Semalam ni saya sampai pada 8 hari bulan dengan keadaan hujan, alhamdulillah. Okay, so kenapa saya ikut highway? Sebabnya saya pun daripada selatan nak ke selatan. Jadi makanya kalau anda semua nak tahu perjalanan-perjalanan dalam, saya akan melalui perjalanan dalam daripada Johor, akan menyusuri Pahang. Pahang saya akan ke Kuala Terengganu, ke Kelantan. Kemudian setibanya saya di Kelantan, saya akan tidur bermalam satu hari dan saya akan bergerak ke Kedah yang mengambil masa lebih kurang dalam 5 jam. Distance saya lebih kurang dalam 500 km ke Kedah. Dan bila saya sampai di Kedah, saya akan bergerak terus ke Kanga, Perlis, untuk saya buat menyebarkan manfaat mengenai tentang passive income, pada orang-orang Kanga Perlis, insyaAllah. Dan beberapa kawasan sekitarnya. Lepas tu saya akan turun ke Alut Star. Saya akan bermalam insyaAllah di Alut Star, ataupun tidak, Allahualam, tengok pada keadaan. So nampak pemandu balik kerja dah tu penat kawan. Jadi sampai di Alut Star, saya akan turun ke Penang. Dan di Penang mungkin saya akan bermalam insyaAllah. Jadi jom kita tengok apa ada dekat Johor guys. Luangkan kuasamu. Okay guys, kita sambung cerita lagi pasal Johor. Tengoklah macam mana kehebatan pembangunan di Johor Bahru kan. Di sebelah kanan saya ni adalah MBJB, right? MBJB. Okay guys, tadi kita dah lalu MBJB. Dan selepas je MBJB, di sebelah kanan kita depan ni guys, nampak tu yang besar tu. Tak tahu orang nampak ataupun tak, sorry dah malam kan, keadaan jalan macam ni. Di bawah ni untuk kita pergi ke Gelang Patah, ke Woodland pun boleh. Dan kita boleh pergi ke Puteri Harbour dalam bawah ni, alright. Kota Iskandar, baik tempat tu. Kota Iskandar ni adalah satu kawasan yang dibangunkan oleh Kerajaan Negeri Johor, alright. Apa ada kat situ? Dia menempatkan yakni semua kerja saya nak kena buat ni. Semua kerja saya nak kena buat. Saya lah nak kena pegang ni. Semua benda pening lah. Itulah ride solo ni, macam-macam kita nak kena buat je cik pembuli. Jadi Kota Iskandar tu, di Kota Iskandar menempatkan adalah tempat-tempat kerajaan-kerajaan negeri berpusat. Dia macam kat Putrajaya lah. Macam kat Putrajaya, kerajaan tempat kerajaan-kerajaan negeri, ofis-ofis kerajaan negeri lah macam tu. So saya kata Johor Bahru ni memang hebat dengan pembangunan yang dasar guys. Right? Siapa yang belum pernah datang ke Johor, silalah datang ke Johor. Johor ni juga adalah satu tempat negeri yang orangnya ramah tamah, yang bagus-bagus, right?
Jadi selain daripada pembangunan di Johor ni juga, makanan-makanan dia tak boleh tahan guys. Saya ni bukan vlog makanan, saya ni vlog travel. Jadi saya just tunjuk lah. Okey, apakah pembangunan terbaru yang berada di Johor? Okay. Ni lepas korang keluar je terus kedai, korang terus je. Dan bila korang terus, okay, di sebelah kiri ni dia ada ni Paradigm Mall. Paradigm Mall ni selalunya ada di KL. Dan dia memang ada di KL lah, di Petaling Jaya. Tetapi setelah dinaik taraf pembangunan infrastruktur di Johor, makanya jangan terkejut. Dekat Johor pun ada Paradigm, dan di Johor juga ada Mid Valley kawan-kawan. Selalu korang mesti macam asal pergi KL je Mid Valley asal ni, tapi korang kena faham, kena tahu, jangan memperlekehkan Johor guys. Nampak, Johor dah ada Paradigm guys. Johor pun dah ada Paradigm. Okay guys, tadi kita ada Paradigm, dan satu lagi kemajuan pembangunan di Johor Bahru juga, alright. Di sebelah kiri ni ada B5. B5 ni adalah satu tempat yang macam uptown. Ramai peniaga-peniaga kecil yang kerajaan negeri memberi peluang pada peniaga-peniaga untuk menjual. Dia macam tempat-tempat lepak nampak tu, B5. Betul lah korang nampak ke tak? Okay, B5 Street Market. Okay, dia bersebelahan dengan apa? Dia bersebelahan dengan Plaza Ansana guys. Dia bersebelahan dengan Plaza Ansana. Saya tengah lalu bawah. Okay, saya akan bawa korang jalan-jalan ke Woodland pula, Bandar. Johor panggil Bandar. Right, lagi kemajuan yang ada di Johor selain daripada B5 Angsana, normal lah korang tahu. Dan mana yang dah lama gila tak datang Johor, dia ada Checkers. Nampak? Punya lawa lah. Right. Okay guys, sekarang ni saya tengah menghala ke Dangabe. Dangabe ni adalah satu kawasan ataupun satu tempat, right? Satu tempat yang sangat membangun, right? Sangat membangun, right? Okay. Tempat yang rasanya saya pernah dapat makluman yang bahawasanya tercetus daripada idea Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor. Okay, kerjasama dengan kerajaan negeri. Jadi Dangabe sekarang tengok tengok kemajuan di Johor Bahru. Saya tak tahu korang nampak ataupun tak. Dan di sini adalah Istana Bukit Sering. Right. Nampak? Saya zoom sikit. Nampak? Tapi dah malam pula. Nampak lah guys, hujan terlalu lebat. Ni Istana Tuanku Daulat Tuanku. Right. This is Bandar Johor lah. So dia ada tempat lepak malam minggu. Dia akan lepak kat sini lah. Right. Then lepas tu apa lagi dekat Danga? Mungkin tak nampak lah guys. Jadi tak boleh nak cakap. Tapi nampak tu Danga. Tengok keindahan Johor di waktu malam. Jadi korang kena datang lah Johor. Kan nampak tu ada fun fair. Okay, so kita ada fun fair macam tu. Ni semua kawasan Dangabe yang dibangunkan oleh kerajaan negeri di bawah titah Sultan Sri Paduka Baginda Sultan. Okay, kita tengok lagi apa yang ada lagi kat Johor. Okay, masa ni jam saya dah pukul 7 lebih. So saya kena sampai saya akan terus pergi ke Taman Daya. Sana ada satu Maybank. Dan saya akan tengok kalau hujan, mungkin saya tak sempat nak buka table. Jadi untuk maklumat rakan-rakan, jelajah ni bukan saja saya memberi manfaat passive income, tetapi saya nak memberitahu kepada anda yang telco yang saya tengah promo sekarang ni sepanjang jelajah ni, right? Dia ada hairat kematian RM1,000. Lepas tu data boleh carry forward. Okay, data tak habis dan dia boleh dibawa ke bulan hadapan. Dibawa ke bulan hadapan.
Kemudian dengan RM60 anda boleh dapat 100. Okay guys, kalau mana yang nak tahu, okay, kat sini di Johor Bahru ada stadium tertutup. Stadium tertutup untuk player-player JDT bawah kelolaan Tengku Mahkota Johor. Okay, kat sini tak tahulah boleh nampak ataupun tak. Okay, ni nampak stadium tertutup untuk dia orang training lah. Dia orang ada outdoor dengan indoor guys. Yang saya tunjuk ni adalah outdoor. Indoor dia macam kubah sikit kat belah sana. Saya tak boleh nak pusing sana guys, sebabnya saya tengah memandu. Inilah keadaan. Sebelah sana tu dah Singapura guys. Okay, senang je kat Johor ni. Keluar daripada Terus Kudai, terus je terus je sampailah. Okay, yang korang nampak yang saya tengah tunjuk sekarang ni adalah laut Tebrau. Okay, betul ke? Saya pun tak tahulah. Kalau Tebrau lah, laut apa laut Johor lah kot. Kan, jadi sebelah sana tu adalah, okay, kalau macam orang JB panggil tambak lah, tambak Johor. Yang sebelah sana tu Singapura. Right, so depan ni kita akan terus. Okay, saya harap korang enjoy lah, enjoy saya punya travelog. Tak berapa banyak, saya pun tak research sangat pasal setiap negeri yang saya akan lalui. Jadi saya hanya ikut pada saya punya pemahaman, kan, adalah sikit-sikit info. Sebab saya jelajah ni adalah untuk memberi penerangan tentang passive income, iaitu passive income ni tak kisah apa pun barangan yang korang jual, yang korang niagakan, right? So dia ada dua, iaitu aktif dan pasif. Aktif tu apa? Aktif tu adalah satu barang yang anda jual dan anda dapat keuntungan profit pada hari tersebut dengan satu keuntungan saja. Tapi dengan passive income, anda jual sekali, tapi anda akan dapat keuntungan tu berkali-kali selagi mana gunalah orang tu menggunakan. Okay, ni kita dah sampai bandar. Orang Johor panggil bandar. Ini saya tak tahu apa benda. Okay, kalau kau nak tahu, atas ni adalah bumbung bercahaya tau. Dia selalu buka pada hari Minggu tau. Kita lalu bawah dia, tapi dia ada lampu macam bendera gitu lah, tapi dia tak buka pula time selalu tau. Okay, ni kita dah sampai area bandar. Dan depan ni, okay, sebelah kanan masih lagi tambak Johor dan menghadap ke Singapura. Okay, di sebelah kiri ni, okay, daripada tol tadi keluar, tegak je terus je. Di sebelah kiri ni adalah Bazar Karat. Kalau di KL orang panggil Uptown lah. Di Johor orang panggil Bazar Karat. Di Perak orang panggil lain. Di Kedah orang panggil lain. Tunggu saya sampai sana, saya akan bagi tahu apakah nama macam tempat-tempat Uptown untuk diorang. Korang tengoklah berapa hebatnya pembangunan di Johor Bahru guys. Nampak? Kita ada GW Hotel, lepas tu ada ni. Nampak? Okay, ni kita boleh naik EDL guys. Okay, nampak, saya showkan anda bagaimana pembangunan rancak-rancak berdosa. Johor Johor ni apa dasar. Pasal orang Johor dia selalu macam, kalau saya jumpa dia macam rupanya patutlah bandar dia orang dahsyat. Orang Johor jangan nak kecam kat sini saya tengah promote ni Johor ni. Nampak? Hebat geng. Siapa yang dah lama tak bergerak lah, kan? Kita kena menikmati keindahan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kan? Kerana Allah dah menyediakan, kan? Jalan, tak perlu tunggu nak banyak duit. Boleh kumpul slow-slow buat travel macam saya, insya-Allah. Kan? Jika dengan izin Allah ada masa bawa anak isteri sekali, kan? Ikut. Tapi dengan saya ni, sebabnya saya ride solo kerana saya buat kerja untuk menyampaikan manfaat kepada orang ramai berkaitan tentang passive income. Apakah passive income? Ramai yang tak tahu. Okay guys, sekarang ni saya akan tunjukkan anda. Ini memang view, memang saya sukalah kalau pergi Johor. Ini view paling nice lah, saya paling minat. View apa? Singapura, nampak tu. Saya kena hati-hati guys sambil drive, sambil nak autofocus, sambil semualah saya nak kena buat. Kan, macam saya cakap tadi, tu sana adalah Singapura.
Okay. Dengan zoom saya kena buat semua. Okay. Alright. So okay, jadi depan ni adalah setulang laut. Okay, dulu sini orang makan steamboat lah kan. Tapi but now kita dah ada McD, kita dah ada KFC. Okay, kalau korang perasan kat depan sana tu Berjaya Waterfront. Okay, Berjaya Waterfront ni ada apa? Dia adalah kawasan bebas cukai. Korang nak pergi coklat, nak pergi jajan, semua mak ayah tadi. Okay, ini adalah itulah setulang laut Singapore. Okay, sebelah sana tu kalau korang perasan, yang lampu-lampu tu adalah Singapura. Adalah Singapura. Okay, sini setulang laut rajin jugalah orang lepak. Jadi pokok lepak untuk budak-budak Johor kan. Member Johor kawan-kawan. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam-malam guys. Okay, Alhamdulillah. Okay, sekarang saya berada di tak dapat nak zoom lah, Jalan Ulu Tiram guys. Okay, baru lepas buka dekat table dekat tu tadi, dekat Taman Daya. Alright, now saya akan bergerak ke mana? Itu yang kita tak tahu tu. Itu yang kita tak tahu tu. Okay, so kita akan bergerak. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakha lana hadza wa ma kunna lahum muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okay, jom. Let's go guys. Kita akan bergerak ke Rompin Pahang. Sambungan Melaka, JB. Now saya akan tunjuk beberapa tempat artifak. Ada juga tempat artifak yang kita akan lalui lah. Alright, kita akan lalui di sepanjang perjalanan ni insyaAllah. Okay, saya akan berkongsi malam ni. Okay, insyaAllah semoga semua dipermudahkan. Dan jom kita ke Rompin Pahang. Dan insyaAllah jika saya sampai awal, mungkin saya saya akan bermalam di Rompin dan akan meneruskan perjalanan ke Kuantan Pahang. Okay, jadi semoga semua mendoakanlah insyaAllah. Alright guys, kita akan sebentar lagi kita akan sambung. Okay. Okay, untuk pengetahuan korang, alright, daripada Johor Bahru, bagaimana jalan ni kita nak ke boleh sampai ke Pahang. Okay, so sekarang ni saya berada di Jalan Lama Kota Tinggi. Okay, jadi jam sekarang telah menunjukkan pukul 12.14 pagi bersamaan dengan 9 hari bulan. Okay, dan insyaAllah saya akan sampai ke Kuantan pada 10 hari bulan. Sebab saya akan berhenti di Rompin. Berhenti di Rompin untuk saya berehat, kemaskan badan kan, mandi pada semua dan sebagainya, buat jamak tahir dekat Rompin insyaAllah. And then saya akan bermas tautin di Rompin untuk memberi lagi manfaat. Dan Alhamdulillah hari ini penerimaan orang Melaka kita dapat 3 orang. Alhamdulillah. Di Johor Bahru kita dapat 8 orang. Alhamdulillah. Dan kita tak tahu dekat Rompin macam mana, sebab dekat Rompin kelajuannya 180 Mbps. So kawan-kawan kena faham apa beza kbps dengan Mbps. Kbps ni adalah kilobyte per speed, Mbps adalah megabyte per speed. So dekat Rompin ni dapat 180 kan, hingga ke adalah beberapa tempat di kawasan Rompin. Dan saya akan bermain di sekitar Rompin. Jadi orang-orang Rompin boleh jumpa saya insyaAllah. Okay, untuk tahu lebih manfaat. Okay, dan insyaAllah daripada sini Johor kita akan melalui Kota Tinggi. Lepas tu adalah beberapa kampung Jamal Luang dan sebagainya hingga ke Mersing. Mersing kita akan ke Endau, dan Endau terus ke Rompin. Jadinya bila saya stay dekat Rompin, dan pada 10 hari bulan insyaAllah saya akan berada di Kuantan Pahang. Jadi makanya inilah. So kejap lagi saya akan
bercerita serba sedikit lah mengenai jalan ni. Okay, jalan lama Kota Tinggi ni. Okay, tapi setelah kita sampai di tempatnya, dia macam travel log ke macam apa kan. Tapi sebenarnya jangan risau, InsyaAllah saya akan berkongsi serba sedikit mengenai tempat-tempat yang saya akan lalui, InsyaAllah. Jadi bolehlah membantu anda semua yang ingin membuat jelajah kan, dengan naik apa je kenderaan kan. Jadi korang tahulah macam mana situasi di tempat-tempat tersebut. Saya harap dapat membantulah, InsyaAllah. Right. Okay, untuk mereka-mereka yang yelah, contoh nak buat travel kan, macam aku ni cakap apa, jarang lah nak jelajah sampai 12 negeri tu maksudnya dalam satu keadaan lah. Aku dia pergi 12 negeri tu kan, tapi berlainan lah minggu ni 4 negeri macam itu. Tapi kali ni aku cabar diri aku untuk aku buat 12 negeri selama 14 hari. Okay, trip jelajah musafir. Jadi apa yang aku boleh kongsikan dekat sini, okay, ada beberapa jalan di dalam Malaysia yang agak korang kena beware lah, yang tak boleh jalan gerak malam. Jadi bagi aku sebenarnya, aku sebelum aku nak buat jelajah ni, sebenarnya aku dah buat research dah kan, bagaimana orang buat jelajah satu belayar. Sebenarnya digalakkan, tapi selalunya rider motor lah. Berkereta macam aku tak tahulah. Tapi dan selalunya aku follow vlog ataupun YouTube yang bermotor. Jadi kebanyakannya tu dia tak akan gerak tengah malam lah, kawasan-kawasan berisiko. Kebanyakannya diorang akan bergerak selepas subuh, dan diorang akan stop lebih kurang pukul 10-11, dan diorang rest. Lepas tu diorang akan mula balik perjalanan selepas subuh. Tapi macam aku ni, sebabkan aku kena buat kerja, aku kena ni, dan aku lebih memilih untuk aku berkereta lah. Jadi nanti aku akan tunjukkan bagaimana jalan di daerah Johor, Kota Tinggi menghala ke Mersing dan Endau. So aku masih lagi di kawasan Kota Tinggi sekarang. Jadi aku harap korang semua boleh nilaikan lah perjalanan ni kan, supaya aku harap tak ada orang yang boleh meniru aku lah. Biar aku the one of orang yang buat jelajah waktu tengah malam. Sebenarnya kalau korang nak tahu, aku memang adalah barang-barang spare part, barang-barang standby if anything happen. Tapi kalau boleh kita nak elaklah kan waktu malam ni, mana kita nak cari pertolongan dan sebagainya kan. Kita banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dipermudahkan, insya-Allah kan. Walaupun ada spare part ke apa ke, tapi bagi aku risiko untuk jalan tengah malam ni agak berisiko lah. Dia tak saran kan. So kejap lagi aku akan cerita sikit pasal peninggalan sejarah kan. Aku akan cerita sikit dan bagi korang feel dan dengan aku lah kan, teman aku untuk jelajah ni. Dan nanti insyaAllah yang aku paling tak sabar, aku rasa macam teringin lah nak lalu daripada dulu lagi lah. Sebenarnya aku nak rasa kan, masa dulu aku ride motor adalah sekali aku lalu, tapi dah lama gila lah. Sekarang bila aku dah berumur sekarang macam ni, aku rasa macam aku nak feel sekali lagi, tapi aku nak naik kereta. Dan itu aku melalui kawasan daripada Kelantan ke Kedah. Dia akan melalui Tasik Banding, dia akan melalui Bajaran Titiwangsa, dan akhirnya akan keluar ke Jeniang, Star Kedah. Dia akan tembus di Kuala Nerang. Jadi aku tak sabarlah kat situ kan. Macam road yang aku tengah lalu sekarang, so far aku bukan dah biasa lalu, tapi aku rasa macam boleh lah ada, insyaAllah kan. InsyaAllah. Okay, so kejap lagi kita akan aku akan cerita sedikit pasal peninggalan sejarah yang ada di Kota Tinggi lah. So aku rasa mungkin ramai yang dah tahu. Jadi mungkin followers aku ataupun subscriber aku yang follow kebanyakannya mungkin member aku pada awal lagi ni, kan, bukan orang-orang yang hebat kan, dah tahu pasal sejarah. Tapi ni serba sedikit lah aku buat research tadi, dan aku akan bagi tahu pasal sejarah, dan adalah beberapa cerita di tempat tersebut, insyaAllah. Sekejap lagi
dah sampai tempat tu aku akan ceritakan sedikit insyaAllah. Okay, lepas dia traffic light Kota Tinggi, so korang akan hadap jalan yang macam ni lah. Jalan yang agak gelap, tak ada lampu jalan. That's why lah aku nak korang nilai kan perjalanan waktu malam kan. Memang kalau bagi yang berkenderaan lah macam aku ni, memang aku rasa jalan malam tu quite nice lah. Sebabnya yelah, dengan temperature tayar, temperature jalan raya kan, dengan keadaan semua so far bagi aku benda tu bagus untuk aku. Tapi untuk keselamatan yang lain tu dia agak macam yelah kan, lalu tempat macam ni, tempat kita tak biasa nak lalu. Sebabnya jalan-jalan yang aku lalui ni, alright, kebanyakannya ada binatang-binatang liar lah, macam gajah, macam apa ni, tapi so bagai-bagai lah. Jadi jalan malam ni korang kena more be alert lah. Korang kena alert kau-kau. Jadi dalam keadaan aku tengah jalan ni, hujan baru turun. Jadi semoga doa dari kalian lah, semoga aku selamat sampai ke destinasi yang aku tuju insyaAllah. So sekarang hujan dah turun renyai-renyai, makanya aku akan lebih alert dan aku akan cerita pasal kisah jalan Kota Tinggi menghala ke Mersing. Okay guys, nampak tak? So inilah perjalanan yang aku cakap tadi, penuh dengan hutan-hutan. Jadi aku tak prefer lah untuk korang kan, kalau tak ada partner nak buat ride solo macam aku kan, aku tak sarankan lah. Jadi aku harap yalah, korang sedia fizikal dan mental. Aku sebelum aku nak buat jelajah 12 negeri ni, right, aku dah keluar rumah, aku quarantine diri aku. Bukan quarantine sebab COVID ke apa, aku banyak exercise kat rumah untuk fizikal dan mental, untuk aku long distance drive. Sebabnya aku bukannya drive all the way tau. Aku buka table, aku bagi flyers ke orang untuk bagi manfaat. Jadinya korang faham lah kan macam mana kan. Jadi itulah disebabkan sangat memerlukan lah kan fizikal dan mental. Okay guys, okay, korang nampak tadi ada satu, ada dua, kat sini dah ada 5 kubu guys. Inilah aku nak cerita tadi pasal kawasan ni punya peninggalan sejarah, artifak sejarah. Okay, kalau korang daripada Kota Tinggi nak menghala ke Mersing lah kan, so korang akan jumpa kubu tau. Dia ada 5 kubu kesemuanya, dan 5 kubu ni adalah kubu-kubu peninggalan tentera British pada Perang Dunia Kedua dulu. Okay, so dia ada 5 kubu. Okay, ni yang nombor 3. Tadi aku dah jumpa 2, ni nombor 3. Right, so kubu ni adalah beberapa orang yang aku pernah tengok dia punya YouTube. Kubu tu tak boleh masuk tau guys. Dia keliling tu macam dia dah ni lah kan, dia dah macam dah tutup. Ni pun ada satu lagi, nampak lagi. So dia ada 5 kubu kesemuanya, dan dia adalah peninggalan tentera British pada Perang Dunia Kedua. Jadinya dia kenapa tak dirobohkan? Sebab ramai ahli-ahli sains, okay, ataupun yang pencipta sejarah, dia orang lawan lah kerajaan negeri untuk merobohkan benda tu. Dan kisah mistik yang ada kat situ, dekat di antara 5 kubu tu, salah satu kubu tu aku tak tahu yang mana, right? Salah satu kubu tu ada satu pusara, ataupun ada satu kubur lah, bersemadinya seorang legenda iaitu Cik Siti Jalam nama dia. Right, jadinya dia semadikan kat situ lah, sama doakan agar rohnya disyir rahmat. Right, so itulah artifak besar sejarah kan. Jadi itulah insyaAllah. Okay, so kita akan all the way, dan hari pun hujan, jadi aku akan stop sampai kat sini sehingga aku melalui Mersing nanti. Okay, akan down, dan aku akan belok untuk 8 hari bulan, akan sampai ke Rompeh. So nanti kita akan sambung belok pada 9 hari bulan, iaitu belok yang ketiga.
Rompin ke Pantai Timur. Right, so untuk jalan ni aku sampai sini je lah. Tu je lah aku nak kongsikan sikit. Cuma aku nak tunjuk kat korang, jalan ni agak berliku, jalan ni agak ni lah kan. Jadi waktu aku lalu ni waktu hujan pula kan, kenderaan pun kalau selisih pun adalah 1-2 kenderaan kan. So kena alert lah. Jadi aku harap aku end kat sini. Okay, dan aku akan sambung untuk vlog 8 hari bulan, iaitu vlog kedua selepas Melaka JB. Okay, so vlog yang kedua ni dia akan sampai ke Rompin Pahang. So itu untuk 8 hari bulan. So insyaAllah akan sambung untuk 9 hari bulan, iaitu Rompin ke Kuantan Pahang. Dan aku akan stay kat Pahang. So aku akan sambung lagi ke Pantai Timur, iaitu negeri yang memang tak lain dan tak bukan yang aku sangat favourite juga pergi. Tapi disebabkan jauh aku dah jadi tak favourite lah. Kan, tempat tu aku favourite pergi, tapi sebabkan jauh tu kan. Tapi kali ni aku berkesempatan di awal tahun yang baik, hari yang baik, Alhamdulillah. Okay, aku berkesempatan untuk menjejak kaki aku ke Kelantan dan juga Kuala Terengganu. So insyaAllah nantikan. Aku rasa korang pun sangat tak sabar untuk tengok keindahan Pantai Timur. Nanti aku akan research sikit, sedikit berkaitan kisah-kisah mistik ataupun kisah-kisah bagaimana jalan dia nak menuju ke sana kan. Jadi road yang aku guna ni, aku bermula dengan selatan, sebab aku akan berakhir di selatan. Jadi aku akan turun-turun. Kalau korang daripada negeri lain, korang kena check dulu map, korang kena tengok dulu, baru korang boleh tahu susun jalan. Macam aku ni dari Seremban, jadi aku akan berakhir di Seremban juga. Makanya aku kena mulakan dengan selatan. Dia naik ke Pantai Timur, Pantai Timur Utara. Lepas tu baru dia akan turun ke, lepas utara dia akan turun ke balik ke selatan. Macam tu kan. Jadi makanya aku start daripada Seremban, Bismillah lah, Melaka. So Johor, aku terus shoot ke Pahang. Pahang aku akan ke Pantai Timur lah, iaitu Kuala Terengganu. Dan Kuala Terengganu, lepas tu aku akan ke Kelantan, Kota Baru. Dan kat Kelantan mungkin aku bermalam. Lepas tu di Kelantan aku akan terus melalui jalan apa tu, yelah, Tasik Banding semua, untuk aku menuju terus ke Alustar. Dia akan keluar ke sana. Dan setibanya aku ke Alustar, aku takkan stop point aku ke Alustar, sebab aku kena naik ke Kangar dulu. Ke Kangar, lepas Kangar aku settle bagi manfaat, bagi flyers, brochure semua kat Kangar Perlis. Aku akan patah ke Alustar. So kat Alustar tu lah nanti aku akan stop, okay, bermalam ataupun tak, Allahualam, tengok pada keadaan. Sebab di selatan pada road aku kali ni memang hujan je. Aku tak sangka all the way hujan kan, 8 hari bulan. So aku harap keesokan harinya perjalanan aku jalan biar kering lah kan, sebab hujan ni tak boleh laju kan. Makanya aku akan di Alustar. Lepas tu aku akan masuk ke Penang, InsyaAllah. Penang pun, hai, aku cakap dengan korang negeri yang memang semua orang nak pergi lah. Kan, Kelantan, Terengganu tu memang is awesome negeri. Penang memang favourite aku lah. So apa aku nak makan nasi ganda. Aku nak makan nasi ganda. Memang aku darah Penang tu ada lah kan. Sebab mak aku ada alirnya darah, sebab tu aku orang Penang. Jadi aku pun sukalah nasi ganda. Jadinya aku tak sabar aku sampai ke Penang. Lepas Penang aku bermalam, dan aku akan bergerak ke Perak. Dari Perak tu, aku daripada Penang ke Perak, aku akan ikut jalan highway. Sebabnya agak jalan tu aku tak berapa mahir lah. Aku tak baca road sangat ke macam mana ke, aku tak berapa faham. Jadi makanya aku ambil inisiatif, aku ikut highway je. Dan aku akan turun ke Ipoh. So dari Ipoh tu nanti aku akan menyusuri, betul tak ayah aku? Aku akan lalu Setiawan, dan aku akan keluar Kuala Kansar. InsyaAllah nanti aku akan ambil gambar-gambar yang dekat Menara Condong tu kan, Kuala Kansar tu.
Dan aku akan balik ikut jalan Kuala Selangor, lalu Morib semua lah, Kuala Selangor. Dan aku akan mungkin bermalam juga dekat Selangor. Aku buat all out. Lepas tu aku akan turun ke wilayah Persekutuan, main area KL. Dan finally aku akan sampai ke negeri tempat aku dibesarkan, iaitu Negeri Sembilan. So nantikan bila-bila aku yang akan datang. Dan ini bukan end lagi, cuma aku kena stop kejap sebabnya aku nak fokus kat jalan. Right, so nanti aku akan sambung balik sekejap lagi hingga ke Rompin. Aku tak tahu pukul sampai Rompin. Dan thank you for the subscriber. Apa anda, siapalah saya. Saya FJ ya. Alhamdulillah saya dah semakin hampir ke Mersing. Tapi itulah, saya tak boleh laju. Sebabnya saya ingat tadi macam saya nak sampai ke Mersing tu baru saya nak on balik. Tapi itulah, saya cuma nak share dengan anda semua. Inilah risiko-risikonya seorang musafir, seorang traveller. Ini baru di dalam Malaysia kan. Tapi kalau di luar negara, lagilah dengan pelbagai lagi yang kita kena hadap kan. Sebenarnya saya dah letak saya punya tripod tadi. Ini terpaksa pakai tangan. Saya nak tunjukkan anda yang inilah kan, kita nak apa orang cakap, ialah menengok keindahan ciptaan Allah SWT. Dan masa yang sama kita kena lalui lah berbagai rintangan. Tapi Alhamdulillah dah semakin hampir ke Mersing. Hujan lebat selebat-lebat ni, mungkin ni adalah hujan rahmat untuk perjalanan saya, mengiringi sepanjang perjalanan saya hingga menamatkan jelajah travelog musafir sepi. Saya kongsi kepada anda. InsyaAllah kita akan terus ke Rompin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dah selesai. Sekarang saya berada di pekarangan Maybank, Taman Daya Johor Bahru. Dan tanpa segan dan silu, saya memacakkan stand depan tempat laluan jalan kaki. Right. So saya akan tutup dan kita akan ke Rompin Pahang. Kemudian kita di Rompin Pahang sampai tengah hari. Ni saya akan bergerak ke Rompin Pahang. Dan petang insyaAllah saya akan sampai ke Kuantan untuk buka di Kuantan. Right. Dan jumpa saya dan nantikan saya di vlog seterusnya di negeri-negeri yang lain. So ya, FJ yo. Wala. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini 8 hari bulan. So saya sekarang berada di pekarangan Maybank Taman Daya. Dan insyaAllah ini pun dah pukul 10.23 malam. Dan Alhamdulillah kat sini kita dapat 5 sale. Alright. Dan 5-5 tu macam berhajat untuk membuat passive income, yang mana kata kita jual sekali dan untung berkali-kali. Dan insyaAllah cukup untuk hari ini. Dan saya nak berkemas. Hari ini itulah bertemankan banting je satu sebab hujan. Dan insyaAllah saya akan bergerak ke Rompin Pahang dan terus ke Muazzam Kuantan insyaAllah. So jumpa saya di negeri yang next video. Okay guys, kat sini lah guys saya nak tunjukkan ke anda semua. Saya pernah lah 3 kali juga lalu kan. So Alhamdulillah saya bertemu dengan satu kenderaan. Okay. So tadi daripada Mersing, inilah jalan nak ke Endau. Ni baru nak ke Endau bukan Rompin lagi Endau tu baru Rompin. So korang boleh tengok ini baru saya. Tadi tak ada kereta tau guys. Tadi tak ada kereta ni jalan ni. Lepas tu saya ambil phone ni cam saya nak record lah. Manilah tahu seorang ni kan. Jadinya bukanlah dia niat apa-apa tu, tidak lah. Dia macam tiba nak ambil phone ngam-ngam pula ada kenderaan. Nampak tu Allah tu, dia maha bijaksana, maha mengetahui kan. So inilah keadaan jalan
Jam sekarang menunjukkan 3.58 minit pagi, 9 hari bulan. Okay. So ni jalan Mersing. Kalau nak Mahala ke Bahau, ke Ropin. So inilah keadaan ni. Orang berada ni towing baik malam-malam. Tahulah, kental juga jiwa dia ni kan? Kental tau berada ni. Silap seorang tu. Steady gila. Kau ni slow lagi dia bawa. Steady brother. Abang longkai di tepi jalan, cari muatan untuk mencari pendapatan. Tiba lagu Abang Longkai keluar. Jadi inilah keadaan dia, geng. Untuk selisih dengan kenderaan lain tu agak sukar lah. Jadinya kepada anda-anda di luar sana nak berhajat, nak ke Mersing, rancang perjalanan, jangan lewat-lewat malam macam ni kan. Saya tunjukkan anda lah perjalanan macam mana kan. Jadinya rancangkan perjalanan anda semua supaya taklah tengah malam kan. Wah, jalan ni kereta saya ni kingam lah kan, dia punya lampu. Pastikan kenderaan anda dalam keadaan baik. Saya ada juga tanya beberapa driver lori kawan-kawan saya jumpa lagi kereta. Korang kira lah tu baru jumpa satu kereta. Korang rasa nak jumpa lagi kereta tu bila? Besok pagi jawabnya. Jadi apa tadi? Allahumma salli alaihi wasallam. Okay, so pastikan keadaan kereta anda semua okey kan. Perjalanan rancang lah perjalanan anda. Jadi saya biasalah, inilah peneman saya. Pasal kenapa abang-abang lori selalu kan buat vlog apa semua kan, YouTuber kan. Sebabnya dia orang bosan lah dalam lori kan. Jadi saya dapat merasai benda tu. Saya tercetus nak buat YouTube ni daripada seorang brother nama dia Habib. Dia buat lori loader. Saya suka dia kan dengan bersahaja. Jadi saya follow dia, tengok macam mana cara dia buat YouTube. Asalnya pun dia daripada handphone juga. Sebelum dia daripada barang lain, equipment lain kan, dia pakai handphone juga. Jadi saya cubalah kan. Maybe saya kena upgrade saya punya equipment kan, untuk korang tengok lebih bagus kan. Kita tahu setiap tahun ada perubahan, InsyaAllah. Jadinya saya tanyalah 2-3 orang. Sebelum saya nak buat jelajah ni, saya dah buat research lah pasal maps kan, pasal maps jalan apa semua kan. Tanyalah pasal mistik jarang lah orang nak cerita. Adalah seorang dua driver lori cerita pasal kisah mistik. Tapi yelah, itu kita bertanya. Kalau tak, diorang pun tak nak bercerita benda-benda macam ni kan. Tapi itulah, nawan itu tu penting lah guys. Nawan itu tu penting. Sebab kita ni hidup di dunia ni berkongsi. Ada buat Semayang Sari Group daripada mana lah tu. So hidup kita ni kat dunia ni, kita berkongsi dengan sesemua makhluk. Tak ada siapa yang hebat, tak ada siapa yang bagus, tetapi Allah menciptakan manusia tu adalah yang terbaik di muka bumi Allah ni. Kan, berbanding dengan lain-lain. Jadi makanya memang kita kena berkongsi. Jadi kita kena respect hubungan baik kita dengan dia, fikiran baik pasal dia, dan kita terus kehidupan kita macam biasa. Dia dengan dunia dia, kita dengan dunia kita. Cumanya apa yang saya tertarik dengan cerita brother-brother lori yang kawan-kawan saya melalui jalan-jalan start daripada Kota Tinggi tadi sampai sini, satu yang saya tertarik adalah gajah. Dia cakap, Dil, hati-hati Dil, sana gajah banyak. Setakat tadi saya melalui jalan ni, Alhamdulillah, kalau boleh tak nak lah kan gajah-gajah liar ni kan, boleh elak lah. Ada banyak lagi kawasan-kawasan yang diceritakan dengan saya, kisah perjalanan dan jalan-jalan tersebut lah kan. Saya ambil iktibar kan, buat research sikit-sikit untuk saya nak buat ride solo ni lah. Ride solo ni banyak perkara yang kita kena faham daripada segi kehidupan kita dengan kehidupan lain kan. Jadinya kita walaupun kita tu, yelah, saya secara jujur lah, saya ni bukannya ada apa pun kosong je saya ni kan.
Subhanahu Wa Taala, lakukan apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang, insya-Allah. Kan? Gantunglah kita dengan Allah, yakinlah kita dengan Allah. Macam tu juga dalam bidang perniagaan. Satu saya bagi tahu kepada anda semua. Okey, untuk kita berjaya ni tuan-tuan. Oh, tiba-tiba tuan-tuan kejap aku, kejap saya. Dan tengah malam ni dia macam pening sikit lah. Okey, untuk berjaya ni satu je lah. Saya kerap bercakap dengan sahabat-sahabat saya yang sama bisnes dengan saya, buat telco juga. First, benda yang pertama sekali adalah kebergantungan kita dengan Allah SWT. Yakinnya kita dengan Allah tu bagaimana, hubungan baik kita dengan Allah tu bagaimana. Dan nombor duanya adalah kita mesti perbetulkan niat. Ini je tuan-tuan. Oh, tuan-tuan lagi. Aku bagi tahu tu je lah. Aku bukan kata dah aku kan tengah malam biasalah. Syaitan selalu mengasut. Kejap jadi baik, kejap jadi jahat. Nasib-nasib kau orang lah. Jadi maksudnya bagi aku lah aku walaupun aku belum berjaya, tetapi aku dah melalui satu fasa yang Allah bagi aku satu nikmat lah. Nikmat yang di mana orang lain bertukus lemus 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ada yang sampai 6 tahun pun ada kan, untuk mencapai sesuatu gelaran, pangkat yang sangat orang idam-idamkan dalam bisnes yang aku tengah buat ni, right? Tapi Allah bagi aku nikmat dan anugerah yang sangat indah. Sebab apa? Niat aku untuk mak abah aku lah. Untuk mak abah aku kan, untuk bagi orang gembira. Itu je aku stick dengan niat aku lah. Kemudian benda yang paling best sebab aku letakkan Allah nombor satu, dan tak semena-mena dengan niat yang stick aku hari-hari, doa aku hari-hari merintih kepada Allah. Alhamdulillah aku dapat naik pangkat dalam masa 5 bulan je kan. Pangkat yang orang ramai idam-idamkan dalam perniagaan yang aku tengah buat sekarang. Jadinya kawan, bila aku dah dapat pangkat tu, jadi aku rasa macam something yang aku tak boleh nak gambarkan macam mana kan? Sebab aku daripada bawah lah. Okay, aku join business ni lebih kurang dalam 2 tahun lah, 2 tahun gitu. Then orang lain semua bertahun-tahun, 3 tahun, 5 tahun kan. Aku dalam 2 tahun je. Alhamdulillah kan, income aku subhanallah, right? Then jadi bila aku dapat semua perkara tu, yang best dia, cakap kau, aku terpilih untuk dapat package umrah yang ditaja sepenuhnya oleh company aku yang aku buat sekarang ni. Taja sepenuhnya, sekali dengan duit poket. Lepas tu dalam masa yang sama, at the same time, dalam tahun yang sama, tahun lepas lah, aku lagi diangkat untuk mendapat tiket trip percutian ke Phuket, Thailand. Alhamdulillah, ditanggung sepenuhnya juga. Lepas tu aku pun okey lah. Then pada raya ketiga, aku kat kampung that time. Masa tu PKP lah, kampung aku kat Seremban je kan. Aku dapat email. Okay, aku dapat email. Aku adalah di antara orang yang dalam Malaysia, ribuan ejen yang ada dalam Malaysia. Aku di antara one of the person kan, terpilih untuk ke trip percutian Australia. Kau bayangkanlah Allah, apa lagi nikmat yang kau nak dustakan. Jadi bila aku dapat semua benda tu, aku tak fikir banyak. Aku terus letak harapan aku, istiqamah aku dengan Allah lah. Tak kisahlah orang nak kata apa kan, itu ke ini ke, alah jual SIM card je pun kau nak cerita pasal dakwah, kau nak cerita pasal Allah, kau nak ni. Bagi aku simple je lah. Aku tahu aku bukan ustaz, aku tahu aku bukan alim ulama. Cuma aku nak bagi tahu satu je, Allah tu dia dah cakap dalam hadis dan Al-Quran kan, dalam dia punya hadis. Simple je. Tak kisahlah kau tu ustaz ke alim ulama, bila kau keluar tu lahir sebagai seorang Islam, makanya kau dah kira dakwah dah. Kau dakwah je lah kan. Jadi itu je lah yang aku nak kongsi kan. And then ini yang shocknya pula, okay, bisnes aku buat ni adalah passive income. Passive income tu dia macam mana tak geng? Passive income tu macam, aku pernah kena COVID lah tahun lepas, sebulan dekat 2 bulan lebih lah kena COVID. Kau bayangkan, kalau aku ada bisnes lain, kalau aku ada kerja lain, aku rasa aku tak tahu apalah kan yang berlaku kan. Okay geng, aku dah sampai pekan Endau geng. So mana-mana orang Endau, right, mana je orang Endau, korang relax je.
Aku dah sampai kampung korang. Medan ikan bakar, nampak? Aku dah sampai Pekan Endau. Tengok kat sini Pekan Endau, kenapa Mersing orang panggil bandar? Aku kena jadi macam pelik Padahal Endau ni lagi besar tau pada Mersing. Tapi Endau orang panggil Pekan, Mersing orang panggil bandar. Tak sedar diri betul lah orang Mersing ni. Okay, orang Mersing kau jangan nak kecam aku hemat boleh korang. Okay, siapa yang rindu kampung korang, right? Ni aku tunjuk. Aku dah kat kawasan korang ni asal. Korang Pahal. Dua Pahal. Syok kan? Tengok. Dia punya view. Share tak? Sampai mana tadi aku cerita? Alah, korang ni potong lah. Aduh. Okay, kita sambung balik masa tadi. Okay, so aku kena, last year aku kena COVID 2 bulan gitu Kalau aku ada bisnes lain, kalau aku ada pekerjaan lain lah, okay, kita without government sector lah, kita ambil yang swasta kan. Okay, kalau kau lama sangat pun at least aku rasa confirm lah. Aku memang confirm gila babas ni. Serius aku cakap. Memang cakap kau, gaji kau half memang kena potong ke apa, jadah mak nenek semua kan. Kau bayangkan, right? Yang gitu lah, gaji kau kena potong, itu segala macam kan. Tapi kalau kau ada bisnes, aku yakin lah bisnes kau mesti terduduk lah. Itu je aku boleh cakap, right? Tapi Alhamdulillah, rezeki Allah bagi kat aku dalam bisnes ni satu je. Income aku tak drop selama 2 bulan yang aku tak buat tu. Dan aku boleh bahagikan mak ayah aku lagi. Aku boleh, paling biasa, benda yang paling best bukan cerita pasal income lah, aku tak putus bagi mak ayah aku duit lagi lah. Okay, yelah, mungkin aku tak hebat lah kan, sebab ni konten YouTube, ramai orang yang berjaya, ramai orang yang hebat. Tapi masing-masing semua aku yakin mula daripada bawah kan. Cuma aku ni dipilih untuk naik dekat tahap yang tinggi kan. Yelah, bagi yang lain mungkin tak tahulah pangkat tinggi tak tinggi sebab korang tak ada dalam bidang aku. Tapi bagi aku, dia ada satu tempat yang paling tinggi dan aku perlu bersyukur. Dan aku rasa macam, yelah, 2 tahun benda yang sangat cepat kan, perubahan yang sangat cepat untuk aku. Yelah, aku tak tahu nak cakap macam ni. Aku baru je call mak aku, cakap mak, Azir dapat naik service center. Alright, Seminggu sebelum, okay, boleh naik service center. Tak selang seminggu, aku terus dinaikkan pangkat kepada branch center. Oi, kau tahu tak, branch ni bukan, aku tak nak cakap cerita benda ni. Okay, branch center satu jawatan yang, yelah, siapa yang berada dalam bidang aku dia tahu lah pangkat dia tahap yang mana. Income untuk branch ni, income dia macam mana dalam tempoh 2 tahun ke. Cuma tu je lah aku cakap, walaupun macam mana pun income aku besar mana pun, right, satu je aku nak cakap, aku tak putus untuk membahagiakan kedua ibu bapa aku. Orang PKP semua tengah susah nak makan kan, sampai meminta bantuan. Ada yang kena halau dari rumah sewa, ada yang tak dapat makan dah berminggu, berbulan pun ada. Ada yang bagi anak pakai susu, apa tu, susu biasa, susu sejat. Patutnya anak tu baby baru keluar dalam pantang, bagi susu baby kan. Si ibu tu tak dapat bagi susu badan, jadi pakai susu. Macam-macam lah yang berlaku masa PKP tu, macam-macam. Tapi aku Alhamdulillah dapat membahagikan mak ayah aku, belikan handphone untuk mak ayah aku, bagi makanan, bagi duit belanja kan. Walaupun tak boleh keluar, tapi dia mak ayah aku yang membesarkan aku dengan kedua air tangan dia. Jadi aku tak kisahlah dia nak buat apa dengan duit tu kan. Punya tu je lah aku nak beritahu. Inilah pentingnya passive income kawan-kawan. Tolonglah bangun, tolonglah sedar. Passive income ni merata korang boleh dapat, bukan dengan telco je kawan-kawan. Okay, dengan takaful, dengan produk penapis air, macam-macam lah sebenarnya. Kalau kau tak minat, kalau kau minat bab ni, kau pergi bab ni. Takaful, kalau kau minat yang ni, kau pergi yang ni, right? Berlambak, macam-macam lah passive income ada sekarang ni. Zaman ni dah zaman akhir zaman. Macam dalam Al-Quran yang dia kata,
bila dunia tu dah dekat kiamat, akan melahirnya ramai cendekiawan, ramai orang kaya-kaya, ramai. Itu maknanya dah akhir zaman dah tu, kan? Pencakar langit, bangunan pencakar langit, dah tinggi, nak tinggi lagi, macam-macam lah, kan? Lepas tu penyakit yang pelik-pelik akan datang. Tu normal. Semua tanda-tanda kiamat tu dah nak hampir. Jadi apa lagi yang kau boleh buat, kan? Jadi aku suka lah jalan-jalan macam ni, kan? Jadi kau bayangkan, dah lah aku buat jelajah ni 14 hari, 12 negeri. Kalau ada rezeki lebih, insyaAllah aku akan ke Borneo pula, mungkin bulan 3 insyaAllah, kan? Jadi korang kalau macam tak ada passive income, bila kau nak bergerak tu, kau kena fikir cuti, nak apply cuti, nak itu, nak ini, kan? Nak kena minta kelulusan bos, nak itu, nak kena minta seminggu awal, lepas tu cuti pula ada had. Tapi bila mana kau ada passive income, inilah kerja kau. Kau boleh tawaf satu Malaysia, 12 negeri. Kau boleh sambung lagi 2 negeri kat Borneo, kan? Hebat lah. Dan bilanya kau dipilih oleh Allah SWT tu, kau dipilih untuk kau ada kat mana kau ada sekarang. Jadi kau kena banyak mensyukur. Kau kena banyak bersyukur. Maknanya, serius aku cakap, kan, untuk kau bershopping tu, aku memang tak adalah umur aku sekarang, kan. Tak adalah macam nak shopping ke jadah mak nenek untuk show off everything tu. Bukan zaman aku lah. Dan aku pula tak suka marketing, nak buat marketing dengan nak show off macam-macam barang. Tak payah. Bagi aku, apa yang Allah bagi ni, aku kan lipat gandakan dengan bersyukur. Jadi aku harap korang yang kat luar sana, subscriber aku walaupun tak ramai, aku ucapkan terima kasih. Aku tak cari duit dengan YouTube, tapi aku sekadar untuk berhibur kala aku sepi. Jadi akulah musafir sepi. Relate kan cerita tu dengan aku, kan? Jadi aku tengah kebosanan, kan? Sekarang jam pun dah dekat pukul 5 pagi. So aku pergi ke Rompin tadi. Aku dah lepas pekan endau. Jadi macam tu lah, geng, kan? Aku harap dapatlah serba sedikit. Aku ni tak adalah hebat mana, tak adalah bagus mana, tapi itulah serba sedikit. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut macam mana nak buat 4 angka dalam masa 4-5 bulan, macam mana kau nak dapatkan passive income yang pertama, InsyaAllah aku ada letak aku punya link WhatsApp dekat description. So korang just tekan je, InsyaAllah kau akan bantulah. Yang penting dalam keadaan dunia sekarang yang teknologi canggih ni, dia bukan kira kau kena pilih kerja, dia bukan kira kau minat atau tak minat, dia tak kira tu dah. Sebab ini dah akhir zaman. Bila dah akhir zaman, apa yang kau perlu ada adalah usaha, dan Allah tu pasti akan bagi kau rezeki. Kalau kau nak kira kau minat tak minat, kau kena pilih-pilih kerja, ini bukan zaman je. Sebab ini adalah zaman opportunity, iaitu peluang. Kau pandai ambil peluang, InsyaAllah tak kisahlah apa sekalipun keadaannya, yang penting namanya peluang, kau kena count. Tapi kalau kau rasa kau dah selesa kau dah berada dekat zon kau, iaitu kita panggil zon selesa, maknanya macam itu je lah, kan? Aku harap serba sedikit banyak, kan, kau dapat lah info dari aku. So kita akan terus menuju. Alhamdulillah, InsyaAllah memang berhenti. Sampai Rompin. So kita akan check list kat sini, tengok macam, kan? Alhamdulillah, pelan-pelan kayu. Inilah keadaan Rompin. Okey, sampai Rompin.